أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat kembali sambung bertemu pada kuliah ulangan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ada adab tentang pengajaran, membaca dan menghafal Al-Quran, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita dah masuk pada bahagian kedua daripada kitab ni. Bahagian kedua dari kitab ni iaitu tentang peraturan mengajar dan belajar Al-Quran. Kita dah selesai bab yang pertama tentang mukadimah berkaitan dengan kelebihan baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran. Dan kita dah mula masuk tentang peraturan mengajar dan belajar Al-Quran. Ni dah masuk, kita panggil sebahagian daripada tujuan buku ini dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita dah masuk muka surat 40. Muka surat 40. Walau bagaimanapun kita ulang sikit ke belakang supaya tak putus mualak dia. Supaya kita tahu topik kita sedang bincang ni tajuk tentang apa. Jadi bila start balik kita tengok, saya akan baca seperti lalu. Bukan seperti bacalah, kita revise balik baru surat 38. Sebab kita baru masuk sebab sedikit bab yang kedua ni, jadi takut tak jelas, kita ulang sikit ya. Bab kedua ni Imam Nawawi sebut tentang peraturan mengajar dan belajar Quran. Maknanya disiplin. Kita tahu Quran ini Allah suruh kita baca. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Al-Quran sebut faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah sebahagian apa yang mudah daripada Al-Quran. Jadi Allah tahu ada orang dia payah nak baca Quran. Payah nak sebut lidah dia Quran. Maknanya Allah ni Maha mengetahui. Jadi tak usahlah kita duk komen sangat orang. Warna mu ni baca gini. Kawan tu baca tu bagus lah. Sebab apa bagus? Sebab dia buat hak Tuhan perintah. Yang penting dia nak belajar, memperelokkan lagi bacaan dia. Sebab Allah suruh faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Quran ni ada ayat yang payah. Tanya orang menghafal Quran. Dia banyak juzuk ni, dia ada juzuk ayat surah payah. Antara surah payah menghafal surah apa? Surah Jin. Oh payah. Dia tukar sikit ayat dia. Ni antara surah yang payah. Tanyalah orang. Sama juga dalam bab maharatul Quran, kemahiran baca Quran ni, dia ada ayat-ayat yang rumit. Sebutan yang agak payah nak sebut. Antaranya bila ada berlaku iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain ni kita kena, kalau Quran zaman lama imla'i di negeri kita dulu mudah sikit bagi kita orang bukan Arab nak baca. Ini pun kadang-kadang kita marah sangat kitab Quran Majid imla'i ni, jangan kita marah. Itu jasa yang besar Quran imla'i orang Quran Mushaf India. Saya dan baca Quran tu. Mula-mula kecil-kecil kita kata Quran guna Quran tu. Bila tukar mushaf yang biasa, yang hari ni, yang mushaf daripada Mekah, hak baru ni, mushaf kat baru, mushaf ni hak lama, Osmani asal. Imla'i ni hak kemudian sebenarnya. Tapi orang rantau kita ni biasa baca Quran Majid yang imla'i. Kalau tanwin apa semua yang jenis idgham, dia ada huruf nun kecil dia buat. Kalau mat, dia tak ada alif kecil mat, dia tulis alif tu. Tulis alif. Yang ni untuk kemudahan orang bukan Arab baca macam kita. Dan kita tak menafikan, memanglah 7 qiraat boleh baca. Sebab tu 7 qiraat itu dikira sebagai qiraat yang mu'tabar. Qiraat yang mu'tabar.
Pada Rasul Osman ini semua sama. Cuma bezanya dia ada beza pada tanda-tanda yang tambahan, ziyadah dia panggil. Contoh alif kecil, alif mat. Ada orang dia tak baca dengan mat tu. Macam contoh pada kalimah, kalau kita buka Quran, ada kalimah dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ejaan mim lam kaf. Kita ni riwayat Hafs an Asim, kita akan baca dengan Maliki Yaumiddin. Sebab tu dia dalil kecil atas. Dia dalil kecil alif mat. Ada qiraat yang lain, dia tak baca dengan mat, dengan panjang. Di antara qiraat Warash umpamanya, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Dia tak baca dengan Malik, dia baca dengan Malik. Makna berbeza, tetapi maksud sama. Satu kalau Malik ada satu maksud memiliki, satu lagi maksud raja. Makna berbeza tapi maksudnya sama, tafsirannya sama. Maka qiraat berbeza ni dia begitu. Jadi mushaf hari ini yang kita baca, yang orang mushaf Quranul Karim itulah mushaf asal sebagaimana tulisan ketika mana zaman Sayyidina Uthman bin Affan ketika dipanggil penulis Quran untuk ditulis semula. Itu tulisan dia yang asal. Adapun hak zaman kita dulu, hak kebanyakan depan saya ni orang yang veteran-veteran, kita pelajari lebih Quran Imla'i, orang Quran India. Ditulis berdasarkan untuk mudah sebut. Mudah sebut untuk nak bunyi. Sebab dulu tak tahulah, saya ingat zaman saya dulu tak belajar tajwid. Kita kena mat-mat ni hak orang kemudian ni. Saya ingat saya sekolah menengah baru kita belajar. Ada mat lazim, ada mat wajib kan. Allah puas mengapa? Ada puas Arab lah kita biasa. Tapi kalau orang beri Quran kepada kita dulu, suruh baca, kita akan baca betul. Sebab apa? Sebab kita belajar musyafahah dengan guru kita, sebut macam mana guru kita sebut. Kalau dengung tak cukup, dia kata dengung tak cukup kan. Tanda sebutan pun tak sama sebut tak. Orang ni syaddah, kita sabdu. Tanda sabdu. Tak ada jumpa ni iltiqa'us sakinain apa tak aja jumpa. Kecuali orang yang dia satu bidang Arab tu dia belajar, dia belajar tu. Kita tak belajar. Jadi bagi orang atau kita ni agak kemudian sikit, kurang masyhur di kalangan orang awam. Di kalangan orang alim ulama, dia biasa baca mushaf yang ni. Kita cerita kita orang awam, saya dulu pun orang awam juga. Kan kita pergi ngaji dengan tok guru kita, tok bila kampung saja, tapi subhanallah jasa dia besar. Pahala dia besar sebab semua anak kampung mengaji Quran dengan dia. Walaupun baca ketika itu Quran Imla'i. Quran Imla'i ni memudahkan orang bukan Arab macam kita baca. Sebab tu kalau orang tua-tua lama, kita bagi mushaf yang baru ni, bukan baru, yang mushaf Quranul Karim, dia kita payah nak baca. Sebab iltiqa'us sakinain dia tidak ada tanda. Dia hanya ada tanda sikit. Beza je kalau tanwin itu dibuat tanwin sengit namanya. Tanwin sengit. Dia kalau belajar baru ni ada tanwin sengit, tanwin sama. Itu sebagai tanda-tanda bacaan. Zaman Sayyidina Uthman tak ada belaka tanda-tanda tu. Baris tak ada, titik pun tak ada. Zaman Sayyidina Uthman ada hak lekuk-lekuk je. Macam umpama batu bersurat mari Terengganu kita, itulah tulisannya. Dia panggil qad Allahumma salli ala Muhammad. Qad Madini ke Hijazi dia panggil. Qad, nama qad tu iaitu tulisan asal, sama seumpama tulisan surat yang Nabi hantar kepada pembesar-pembesar raja-raja Rom, Parsi, Mesir. Lebih kurang begitu. Hanya ada lekuk-lekuk tulisan, titik tak ada, baris tak ada. Itulah tulisan asal orang Arab. Arab ni tulisan begitu tulisan. Titik ni mari kemudian, baris ni mari kemudian. Jadi Quran Imla'i dia memudahkan bagi kita untuk baca. Senang nak kena, panjang dia dah ada alif. Dia ada tanda mat panjang, dia ada buh nun kecil. Biasa dia akan bubuh kan. Khairanil wasiyah umpamanya. Iltiqa'us sakinain. Kita kena tambah nun. Kalau Al-Quran yang Rasul Osmani Hasan ni, dia tak ada tanda-tanda nun. Dia ada tanda-tanda yang begitu ya. Kita kena sendiri tahu. Lepas latih banyak kali boleh tahu. Kalau gini dia kena tambah nun. Makan khairanil wasiyah. Tidak, kita akan baca khairal wasiyah. Dia akan jadi macam tu. Tak apalah. Yang penting kita nak belajar. Sebab tu kita jangan hina ataupun jangan kata warna mu ni mengaji bertahun-tahun tak boleh-boleh. Jangan kata ke dia. Dia nak mengaji tu bagus.
daripada kita hak pandai ngaji tak mengaji. Pandai ngaji tapi tak mengaji. Itu tak betul. Sebab apa? Sebab perintah untuk baca Quran ni perintah Allah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah ulang 2 kali. Dalam surah yang sama. Bacalah kamu apa-apa yang mudah bagi kamu dalam Quran. Mari ayat lagi diulang. Faqra'u ma tayassara minhu. Diulang lagi 2 kali. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Ku tu kembali pada Quran itu sendiri. Jadi pertama, kerana apa kita benda kena tahu peraturan belajar Quran? Sebab baca Quran ni, suruh baca Quran ni Allah suruh. Allah suruh. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita nak baca, dia ada aturan-aturan dia. Dia ada tertib-tertib dia. Sehingga kemuncak dia ada adab-adab dia nak baca Quran. Dan adab-adab ini setengah-setengahnya ulama dia garis tu tujuan sebab menunjukkan rasa adab, rasa hormat. Sebab memang Nabi suruh, Allah sendiri suruh kita membesarkan syiar Allah. Allah suruh membesarkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa huwa min taqwal qulub, kata Allah. Barang siapa yang membesarkan, memuliakan syiar agama Allah, syiar Allah, fa huwa min taqwal qulub, itu sebagai tanda hati dia bertakwa. Maka apa-apa bentuk kita menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, selama mana dia tidak bercanggah dengan syarak, maka itu bagus sebagai tanda kita nak memuliakan Quran. Contoh orang Melayu kita ni, tak ada dah orang paling menghormat Quran, orang Melayu kita. Orang Melayu kita hebat, kan? Banding kalau kita belajar di Mesir, orang Arab, Quran tak doh kocek belakang punggung ni, ya. Quran kecil dia buat belakang punggung ni, dia tak cara. Tapi dia baca hafal Quran. Kita dah Quran ni bukan main. Tak boleh letak rendah pada orang lain. Adab kita. Baca Quran kau gini, junjung Quran. Mana ada nas hadis yang suruh junjung Quran? Ada. Sebelum kamu baca Quran kena junjung Quran. Ada tak? Tapi adab alim ulama kita Nusantara ni, dengan sebab kita ni orang Melayu ni lemah lembut ni, jenis tertib learning kita ni tertib ni, orang kita ni. Orang kita tertib, masuk rumah selipar kena cabut. Kasut cabut, adab. Tak, dia mengadap, kan? Ambil letak ni sebab apa? Junjung ni. Sebab tanda hormat kita pada Quran. Ini kedudukan Quran yang benar. Cium Quran, tanda hormat kita. Ada kenas larang tok Quran atas kepala ni? Tak ada. Hak larang pijak. Hak larang pijak ada. Jangan pijak Quran. Tapi junjung tak ada larang. Adakah ni kita kata bid'ah? Tak bid'ah. Sebab apa? Tak ada Nabi larang. Tapi kita buat tu sebagai apa? Tanda penghormatan kita. Maka tak ada masalah. Hak larang macam mana? Kita ni hormat Quran ni, kita kena setiap malam Jumaat kena perasap dengan pelima. Ni tak boleh. Bab macam panggil jing, bab macam amalan kalau hak panggil jing, kan? Ambil perasap Quran. Ada tak boleh, kan? Sebab macam ni. Tapi kalau kerih nak perasap pelima boleh tak? Boleh. Sebab sesuai dengan sifat kerih. Kerih kalau duduk dalam sarung semua, lok lama-lama karat dah. Pisah parang. Kalau duduk lama sarung, kita tak rajin nak buka basuh, buka sekali setahun nak meleh, kan? Buka ke Allah karat. Tak boleh, kena mandi ke. Jadi hak tak bolehnya ada unsur panggil jin, unsur syirik, itu tak boleh. Jadi apa-apa yang tujuan kita nak membesarkan Quran, menghormati Quran, tanda kita membesarkan syiar Allah. Allah kata min taqwal qulub, itu tanda hati bertakwa. Jadi kena belajar beradab-adab, kan? Kita besarkan tentang kelebihan Al-Quran, lalu kita baca Quran dan sebagainya. Baik. Jadi tajuk bab kedua ni Imam Nawawi letak tentang aturan. Dan daripada aturan-aturan ni, perkara yang paling besar yang mesti seorang itu kena buat ialah Imam Nawawi sebut yang pertama, iaitu mestilah dilakukan oleh guru dan pembaca mengharapkan redha Allah. Hak ni mula-mula. Hak ni hak payah sekali. Hak mula-mula payah sekali. Kita buat ni, baca Quran, belajar Quran, mengajar Quran, hafal Quran, kan? Mempelajari Al-Quran, nak kerana semata-mata redha Allah. Dan kita buat ni antara tanda-tanda cari redha Allah. Buat apa tuan-tuan mari subuh-subuh pagi-pagi ni, mari dengar kuliah? Buat apa? Boleh pitih ke? Tak. Nak boleh pitih, pagi-pagi pergi pasar borong. Bawa nyus tandang, kan? Bawa sebekai yang serah, pergi letak.
Pagi, pukul 4 pagi, dia letak, pergi mari orang nak sedekah. Berapa 100? Daun pandang berapa 100, berapa serikat? Nyo berapa 100? Pagi-pagi. Sebab apa? Sebab kita nak cari rezeki. Doa kita ni pagi-pagi sebab apa? Sebab nak kerti Quran. Ni sebagai tanda permulaan. Walaupun barangkali ikhlas ni payah nak mari tuan-tuan. Ni kalau boleh ukur lah, kalau ada macam test saliva COVID ni benda tu boleh test. Test ni ikhlas ke tak ni? Kehet lah ke naik garis 2 ke rasa. Mungkin barangkali ramanya payah. Tapi syukur-syukur kita memulakan. Kita buat perkara-perkara dia panggil yang untuk menjadikan kita ni ikhlas pada Allah. Redha ni dia kena latih. Nak cari redha, nak cari semata-mata redha tu yang pertama. Redha ni siapa beri? Allah beri. Bila redha ni Allah beri, maknanya apa? Pertama sekali kita kenal apa? Kena kenal Allah. Tidak macam mana kita nak kata nak minta redha Allah? Allah kita tak kenal. Kena. Sebab tu dalam bab perkara ni pertama Imam Nawawi sebut pesan-pesan. Dia bawa ayat Quran tentang kewajipan. Allah pesan dekat kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan pada kamu melainkan untuk kamu semata-mata hanya menyembah Allah. Ikhlas. Itu yang pertama. Jadi kena adab yang pertama Imam Nawawi dia mengajar kita supaya ikhlas. Maknanya Imam Nawawi sebut pada kita ni, di samping kita nak belajar kitab At-Tibyan fi Adab Hamal Al-Quran, jangan kita tinggal pelajari tentang ilmu akidah. Kerana ilmu akidah mengajar kita mengenal Allah. Ilmu akidah. Ilmu akidah ajar kita ilmu tentang nak kenal Allah. Allah tu siapa? Dan Allah ni dia perkenal diri dia dalam Quran. Dan Allah Ta'ala perkenalkan diri dia dengan siapa? Dengan sifat-sifat dia. Kita tak boleh kenal zat Allah, tapi Allah perkenal sifat dia. Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu semua sifat-sifat Allah. Jadi kita kenal Allah dengan sifat dia. Kita tak kenal zat Allah, kita kenal sifat Allah. Maka kita kena kenal. Maka Imam Nawawi soalan nak beritahu pada kita, jangan tinggalkan ilmu tentang mengenal Allah. Yang kedua, kita belajar ilmu tentang macam mana nak jadi hamba Allah. Dah kenal dah Allah, kena tahulah aturan nak jadi hamba Allah ni macam mana. Macam kita duduk dalam sebuah company, dalam sebuah kerja, sebuah jabatan, dia ada peraturan-peraturan kerja dia bagi. Nak mari sini, pertama pakaian apa? Hari Khamis baju batik, hari Rabu baju koprak, kena pakai gini. Asia ada peraturan dia. Asia peraturan dia, pramugari kena pakai hak sikap-sikap. Kawan tu tak orang pakai pun nak kerja kau, kena pakai gitu. Boleh kok peraturan. Kita bila buat peraturan, kita kata nak mengajar tempat kita sekarang ni, kena pakai tudung labuh. Saya tak biasa pakai lah. Hai Asia tu tak rajin juga pakai sikap, tapi sebab peraturan dia boleh pakai. Sebab apa? Dia ikut peraturan. Walaupun peraturan tu tak betul. Kan? Maknanya setiap satu dia ada peraturan. Maka begitu juga nak jadi hamba Allah ada peraturan ni. Kita ni bukan tuan bumi. Kita duduk atas muka bumi ni bukan tuan bumi. Kita ni hamba Allah. Maka kena belajar cara nak jadi hamba Allah. Berapa ramai manusia yang gagal jadi hamba Allah, akhir dia sombong. Fir'aun, dia gagal. Qarun, dia gagal. Haman, dia gagal. Semua ni contoh-contoh orang yang gagal jadi hamba Allah, akhir dia rasa dia Tuhan. Jadi kena dipelajari aturan macam mana nak jadi hamba Allah dengan betul. Maka di situ ada pada ilmu fiqh dia. Kemudian dia ada, bila kita tahu ini aturan-aturan dia ada tertib-tertib dia. Dari segi kita panggil, orang yang buat aturan ni macam mana nak dapat markah tinggi, bahasa mudah kita panggil. Buat belaka sama je, tapi macam mana nilai dia tinggi. Dia panggil nilai. Ini dia panggil adab. Ni perkara ilmu yang diajar dalam ilmu tasawuf. Kan? Kalau Imam Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli, di samping dibicarakan tentang rukun semayang, dibicarakan tentang sunat dalam semayang, dibicarakan pula satu lagi tahap yang perlu kita buat, iaitu kita nak, macam mana kita nak buat solat yang sempurna. Dia bagi penyempurnaan dalam semayang. Semayang nampak mudah kan? Diri, rokok, sujud, duduk, baca Fatihah, macam mudah. Tapi dia ada satu lagi, macam mana nak pastikan semayang kita sempurna, tertib dia. Maka ni kita masuk dalam hal ni. Jadi perkara yang pertama yang Nawawi ajar kita, mesti
kita buat nak cari redha Allah. Kalau kita kata nak buat kan ustaz, payah. Mula dengan niat. Ya Allah, aku buat ni nak cari redha-Mu ya Allah. Sebut semua. Aku nak redha-Mu ya Allah. Aku nak redha. Latih diri kita. Maka seperti mana Nabi sebut hadis, innamal a'malu binniyat. Hanya segala amal itu bergantung pada niat kita. Sebab niat kita ni banyak. Berapa ramai orang buat amalan, amal tu amal yang baik, tapi niat dia bukan kerana Allah. Dan niat ini urusan siapa? Urusan Allah. Dengan diri kita. Kita tahu niat kita. Kita tahu niat kita. Tapi hak Allah suruh apa dia? Mukhlishina lahuddin. Kena ikhlas betul-betul. Maksud ikhlas ni apa? Dalam hati kita kena kosong, tak ada, hanya Allah je ada. Kita buat hanya Allah semata-mata. Tak boleh berkongsi sikit pun. Tapi kita nak buat guana gitu. Imam Syekh Hawat dalam kitab dia Al-Mustaqlah dia bincang bab ni. Guana kita nak buat betul-betul semata-mata kerana Allah. Susah, latih. Maka dia ajar kita sekurang-kurangnya. Akhirnya di penghujung setiap amalan hak kita buat, kita nak mengharapkan redha Allah. Apa dia? Kita nak syurga Allah. Di ujung situ. Kita takut masuk neraka Allah. Di ujung kat situ. Sekurang-kurang. Bapa mayang kok tepi-tepi mayang. Takut masuk neraka Kalau kita main rasa dulu tak ada semayang jemaah, dulu semayang mencerlah-cerlut, tiba-tiba hari ni mari semayang, mari rajin. Bapa ni haji tak rajin-rajin mari semayang. Kita ni ustaz umur kau tua dah ustaz. Disebut tu. Umur kau tua dah ustaz. Mati ni, time Covid ni, hari ni tengok kau ni mati. Hak ni sayang kita mati. Dengarlah ke? Tak tahu giliran kita bila. Bimbang kat ustaz. Dia mari kat tu. Itu antara tanda-tanda kita buat sebab apa? Takut mati, takut neraka. Itu tanda apa? Tanda ikhlas lah tu. Tanda kita nak mula, nak redha Allah. Sebab apa? Hak bab syurga neraka ni siapa beri? Siapa punya? Allah punya. Allah punya. Maka di situ bila ada terdetik macam tu, itu tanda-tanda ikhlas. Kita latih diri kita. Kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Nawawi peringat nak belajar Quran, terutama kita nak belajar Quran. Quran ni betul-betul kita kata betul-betul dia adalah kalam Allah. Maka kita kena latih bila kita baca, kita belajar, kena letak dalam hati kita betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Nawawi dia bawa contoh-contoh kalam-kalam, perkataan-perkataan daripada para sahabat. Di antaranya yang disebut Ibnu Abbas sahabat Nabi kata apa? Sesungguhnya manusia diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Hak ni lega dengar perkataan Ibnu Abbas ni, lega untuk kita. Sebab apa? Kita ni bukan taraf waliullah. Kita ni bukan taraf para nabi, iman para nabi, mereka ditinggi betul-betul hanya semata-mata kerana Allah. Itu tugas Rasul dan Nabi. Kemudian para awliyaullah, alim ulama, memang mereka ni orang yang betul-betul kenal Allah, buat betul-betul kerana Allah. Lalu bila Ibn Abbas kata manusia diberi ganjaran sesuai dengan niat dia, maka ni ruang untuk kita. Kita punya ikhlas iman dok lah macam Nabi. Tapi memang kita ni paling kurang kita latih diri kita nak ke Allah. Walaupun ada juga buah hak lain kadang-kadang kita nak. Berapalah ni pagi-pagi mari subuh mari ni. Allah. Ya, pertama nak mari subuh. Yang kedua memang doktor kata bagus udara pagi sejuk. Ada juga bahagian tu sikit-sikit. Nak suruh sihat tubuh. Ada orang ni mari semayang ni sebab nak suruh sihat dia kata. Oh ustaz, sejak saya duk mari subuh sok mau jalan mari ni, sihat sikit asal. Maknanya ada juga bahagian hak tu dia nak. Salah tak? Tak salah. Sebab itulah qada kita. Itulah qada kita. Tapi hak muncul akhir kita kata, pihak sebenarnya, kita ni nak Allah lah ke? Biar gitu. Jadi hak ni bahagian ni hak Ibnu Abbas sebut dia lega untuk kita. Sebab kita ni tak ada dah. Orang 10 amalan kita betul-betul bulatkan Allah. Payah nak cari duan lah. Gamuknya sepanjang hidup kita kalau kita ukur lah, tak tahu mana ada kedok dah. Hak betul-betul bulat semata-mata kerana Allah. Waliknya ada juga kita tengok bahagian untuk kita. Kadang-kadang lepas kita buat ada juga bahagian kita apa? Ada juga bahagian kita. Buat ni kerana aku. Nasib baik, nasib baik tak ada semua sebut. Nasib baik dan alih pakaian hujan turun tak ni. Padahal hujan turunkan hujan, gerak kata Allah lah ke? Tapi kita sebut kat buah kita tu. Kalau kalau tak alih ni basuh habis baju. Kita nak pasal kita buat lah ke? Itulah qada iman kita.
orang awam. Maka Ibnu Abbas sebut setiap orang nanti diberi ganjaran sesuai dengan niat mereka. Tapi kita nak Syekh Syahawat kalau baca buku Mustaqil ni bagus. Dia ajar macam mana kita nak buat akhir. Biarlah di hujung amalan kita ni betul-betul ada Allah, kerana Allah. Kena latih. Walaupun kita ni tak dapat tidur, ada juga benda-benda lain. Kita bangun-bangun pagi, kita pergi cari makan. Buat apa cari makan? Apa? Nak cari rezeki. Dah orang katakan kerja buat kerana Allah, baru dapat pahala. Hak ni boleh pahala tak? Kita tak boleh pahala. Tapi dia ada kaedah dia. Macam mana kita nak buat? Dia turun cari rezeki, kita akan dapat pahala insya-Allah. Ada orang turun cari rezeki tak dapat pahala. Walaupun banyak dapat, dia dapat duit harta, tak dapat pahala. Tapi kita nak supaya kita turun cari rezeki, dapat pahala. Orang panggil kerja itu ibadah. Nampak bukan? Macam mana kita nak jadikan kerja itu sebagai ibadah? Riyadhah kita jadi ibadah. Main bola tapi jadi ibadah. Dia tak ambuh. Ada orang main bola kok, main futsal kok, tak boleh pahala. Ini macam mana kita nak buat benda tu? Dia ada qada niat dan sebagainya. Kemudian Imam Nawawi bawa perkataan riwayat Imam Qushairi dan sebagainya. Imam Qushairi sebut Imam Abdul Qasim Al-Qushairi kata ikhlas ialah taat kepada Allah sahaja dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa suatu tujuan yang lain. Tak ada tujuan yang lain. Ini kena latih. Seperti berpura-pura pada makhluk, menunjukkan perbuatan yang baik pada orang ramai, mengharapkan kepujian daripada manusia. Itu semua selain yang atau sesuatu makna selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni terlepas tak dalam diri kita. Bila kita buat baik, orang puji kita, kita rasa suka. Ada tak? Ada. Tak terlepas kita ni. Kalau orang puji kita, kita suka. Ada orang tak puji pula kita. Kita buat baik, tak puji, kita nak marah. Itu berat kan? Ada orang puji ke, orang tak puji, orang tak puji pun dia buat baik. Tapi kalau orang puji, dia rasa suka. Orang tak puji pun dia tak kata apa. Tapi ada orang dia buat baik, orang tak puji dia marah. Itu tabiat kita dah. Jadi kita kena latih diri kita. Macam mana kita nak buat? Kita buat baik, orang tak puji, kita tak marah pun. Dia yang penting aku nak buat baik. Kena latih. Benda kita latih pula. Orang puji kita suka. Semua orang suka bila orang dipuji. Cuba kita bayangkan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, bila Allah puji, Nabi puji dia. Nabi kata kamu ni Abu Bakar As-Siddiq. Itu puji. Sebab tu puji tak salah. Abu Bakar suka tak? Seronok tak? Bila Nabi sebut dia Abu Bakar As-Siddiq. Kamu yang benar. Yang benar. Suka. Tapi Islam ajar kita macam mana kita nak supaya suka tu tak kembali pada diri kita. Memang tu aku kan. Kita bagi kita. Tak boleh. Guna. Kita lahirkan sebut kata alhamdulillah. Wajibnya haji ni mari bawa kita ni. Alhamdulillah. Kena sebut gitu. Kita berlapik. Lepas tu ada ulama sebut, dia buat garis panduan. Dia pergi tagline. Zaman ni dia pergi hashtag lah. Dalam agama kita ni Nabi ajar kita benda-benda ni. Kalau nampak benda ajaib, kalau nampak benda yang menakjubkan, sebut apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Kena fahamlah kalimah tu. Jangan sebut je. Kita nampak benda yang ajaib, Subhanallah. Nak sebut apa? Maha Suci Allah. Daripada hak lain masuk campur dalam urusan ni. Allah yang buat semata-mata. Ni hak Allah. Bila dapat nikmat, alhamdulillah. Syukur bagi Allah. Dalam bahasa Arab dia ada beza. Alhamdu, puji bagi Allah. Syukur, puji juga. Tapi syukur ni puji dengan sebab dapat nikmat. Dia ada puji dengan sebab dapat nikmat. Ada puji bukan sebab kita dapat nikmat, tapi kita nak puji Allah. Dia makna lain. Kita puji Allah sebab kita dapat nikmat. Dia ada kalimah lain. Dia makna lain. Syukur lain, as-sana' lain, alhamdu lain. Ada beza dalam bahasa Arab ni. Kita syukur lah ke? Dia ada perbezaan. Kalau dapat musibah, orang ni buat gini kita kata, lah kerana benda ni ya. Tapi akhirnya kita kata apa? Musibah ni apa dia? Musibah ni la haula wala quwwata illa billah. Itu daripada Allah belaka. Tak berlaku satu melainkan Allah Taala. Dia ajar kepada kita ada hauqalah, ada hamdalah, ada subhanallah tasbih,
ada tahmid, ada takbir, kan? Ada kan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua perkataan-perkataan, lafaz-lafaz yang diajar oleh syarak kepada kita. Nak ajar apa? Supaya ikhlas ni. Supaya kita tak letak sana. Akhir ni kerana orang ni kerana kita. Hatta kita nampak zahir orang ni buat zalim pada kita pun, kita akan sebut apa? La haula wala quwwata illa billah. Dia gagah macam mana pun, zalim macam mana pun, kalau Allah tak izin, tak boleh buat. Itu akhir dah. Nak ajar apa ni? Ikhlas. Nak beritahu semua itu daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah belaka. Ni akidah yang cukup cantik yang ajar kita sebagai seorang manusia. Jadi Ibnu Qasim ajar kita tentang tu. Kemudian kita baca Huzaifah al-Mash'ari sebut ikhlas ni apa? Sama antara perbuatan hamba pada lahir dan batinnya. Ni kita takut. Kita biasa dengar ada hadis-hadis Nabi diceritakan, disebut tentang bagaimana orang yang dia buat amalan, akhirnya amalan ditolak. Dia buat amalan, akhirnya amalannya ditolak. Sebab apa? Sebab zahirnya nampak baik, batinnya mensyirikkan Allah. Ni kita takut. Maka hak ni nak kena perbaiki. Dan Imam Nawawi pesan hak ni. Mula-mula starting point dia apa dia? Bersih ayat dalam. Kena belajar latih bersih hati kita. Kita pernah jumpa hadis Nabi, hadis Abu Hurairah, hadis yang panjang. Nabi sebut tentang di padang mahsyar nanti Allah akan panggil 3 jenis manusia. 3 manusia ni semua buat amal soleh belaka. Buat amal soleh belaka, tapi Allah tolak amalan mereka. Seorang orang yang berjihad perjalanan Allah, seorang orang yang alim mengajar orang Al-Quran, seorang lagi orang yang dermawan, kata Nabi. Bila Allah tanya, kamu buat apa? Nikmat yang aku beri kepada kamu dulu atas muka bumi dulu. Ni hak yang orang pandai bergayung, pandai perang ni. Dia kata, aku dulu ya Allah, kau beri nikmat pada aku, nikmat gagah. Ada orang nikmat gagah, ada orang nikmat akal. Allah beri pada dia gagah dia tahu mana, tapi akal cerdik. Ada orang gagah tak tahu mana, akal tak tahu. Jadi tentang anin na'im. La tas'aluna 'anil na'im. Akan ditanya pada kamu tentang nikmat yang Allah beri pada kamu. Semua nikmat yang Allah beri pada kita, kita akan ditanya. Akan disoal. Nikmat umur akan ditanya. Orang umur panjang ni, nikmat ni. Kan? Tak ramai orang dapat nikmat ni. Imam Syafi'i tak ada nikmat macam kita. Imam Syafi'i umur 55 mati dah. Tak ada penceng kan kita, umur penceng. Nah, Imam Nawawi lagi lah. Umur 45. Setengah lewat kata riwayat dia 40, 41. Meninggal dah. Kan? Nikmat umur yang panjang dia tak dapat, tapi dia dapat nikmat umur yang nikmat umur dia pendek tapi macam orang umur panjang dia. Ni nikmat dia yang Allah beri kepada dia. Nikmat. Maka ditanya nikmat. Lalu hak ni jawab kata, aku mati berjuang, mati syahid. Allah kata kadzabtamu, dusta. Hak ni pula aku dulu dapat nikmat ni, aku mengajar orang, beri tentang ilmu Al-Quran. Allah kata kadzabtamu, dusta. Hak ni pula nikmat harta aku derma, Allah kata dusta. Kamu semua 3 orang ni buat bukan kerana aku. Ini yang dipesan oleh Huzaifah al-Mar'ashi ni. Dia pesan ni. Dia pesan macam mana kita nak buat hak zahir kita buat ni biar sama dengan batin kita. Kena latih. Sebab tu Nabi ajar kita jaddid iman, perbaharui iman kamu. At-taqwa hauna, taqwa dua kat sini, kena latih ni. Kena latih. Bagus dah kita ni ulama dahulu kita Nusantara dia ajar kita dalam Syafi'i kita talaffuz, berlafaz. Setiap kali nak niat ni kita berlafaz. Belafaz ni kena peringat Dia ulama buat ni, walaupun kita kata talafuz ni untuk memudahkan kita, sebab biasanya apa yang kita sebut itulah yang akan kita niatkan dalam hati. Itu tabiat dia. Kalau kita kata sebut, hati tak kata, tu salah tu dia kata. Kita akan sebut tu. Apa saya kata gitu juga tadi? Dah. Mana itu tak sengaja. Tapi biasanya ghalib apa kita sebut itulah yang akan ada dalam hati kita. Maka diajar, dilatih. Jadi ulama kata 3 ni buat apa jadi gitu? Zahirnya pada pandangan manusia, dia ni orang berjihad. Zahirnya pada pandangan manusia, dia ni orang alim bagus. Zahirnya pada pandangan manusia, dia ni dermawan. Tapi rupanya dalam hati bukan buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena latih. Maka Imam Huzaifah, Syekh Huzaifah menyebut ikhlas ni apa dia? Sama antara zahir kita dengan batin kita. Dan ulama ajarlah kita setengah didik nak tahu sama tak sama ni. Kalau kita buat satu perkara kebaikan, orang puji ke, orang tak puji ke, tetap kita buat. Itu tanda ikhlas. Tanda ikhlas. Kemudian Dhunnun disebut. Dhunnun ni kata 3 perkara
Tanda ikhlas. Jadi kita belajar Quran, kita belajar mengaji, kita nak ikhlas. Buat guna ni, dia ada tanda dia. Macam nak hujan, ada tanda nak hujan. Oh, gelap no. Ni macam nak hujan. No, alik ulu hujan no. Oh, nama tu tanda dia bagi. Kan? Air berangin ni, air berangin gini ribut gigi. Itu tanda. Kan? Mari waktu maghrib orang tutup dulu. Kan? Dulu tak ada ni jam azan apa semua ni mana ada. Kan? Nak dengar masuk waktu maghrib di mana duduk lautan. Oh, bunyi cengek dia bagi cacing garik ni. Orang tutup dia panggil. Sini tak tahu orang panggil cacing apa. Dia waktu bunyi cengek. Orang panggil cacing garik tu. Waktu garik dia bunyi. Tu masuk maghrib dah tu. Kan? Mari petang-petang kan dia pegang tanah. Suam dah ni tanah ni. Asar dah ni. Tu tanda. Dia bagi tanda. Tapi zaman ni tak boleh kira. Tak boleh pakai sangat tu. Sebab apa? Zaman ni duduk lekong. Suam dia suam ekong. Kan? Luar panas tering. Tak boleh pegang dia tu. Tapi orang dulu kita dia bagi tanda. Kita nak cari tanda kok. Dhunnun kata, Dhunnun ni seorang ulama. Dhunnun ni satu Dhunnun Nabi Yunus. Juga disebut sebagai gelaran Dhunnun. Dia ada seorang ulama tasawuf namanya Dhunnun Al-Misri. Dia anak pada Imam Al-Layth, nantu dia ke apa. Dia di bidang dalam tasawuf. Dhunnun dia sebut kata-kata hikmah dia kata 3 perkara tanda ikhlas. Nak tahu tanda ikhlas tu ada dekat kita. Jadi bila kita buat satu perkara, kita cek tanda ikhlas ni ada tak dalam diri kita. Yang pertama dia kata sama sahaja tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan. Kalau kita buat orang tak puji, kita rasa marah, tu tak ikhlas ni. Kalau kita buat baik zaman ni, kita buat baik, orang pun cut dan paste ni, orang potong, orang buat viral, hak tak molek kita. Hak molek banyak lagi. Betul ada hak tak molek sah. Orang pun sibuk buat viral. Allah, kita pun nak marah. Kan? Habis jawab marah orang. Zaman ni, tak boleh kira zaman ni. Zaman orang viral ni. Orang nak marah kita kat dia buat kita. Kita buat baik. Mari orang kata nak marah. Tapi kita kita buat tak terpengaruh langsung dengan sebab pujian orang, dengan sebab celaan orang. Celaan orang. Tak boleh main lah ni. Nak boleh jawab balik kat susah. Kan siakak. Lagawi. Jenuh tu kedai nak jawab. Dah orang tembok campur Ni benda semua nak uji. Nak uji kita. Tu yang pertama. Bila kita buat, orang puji ke, orang cela ke, bagi kita tak kita buat. Sebab tu susah hati. Kalau kita buat baik, kita tahu kita buat baik. Orang kata tu nak nunjuk lah tu. Tu buat terbaik rajin lah tu. Gini-gini. So cara. Bagi kita tak apa. Yang penting aku buat kebaikan. Itu paling besar. Nanti kita akan tengok. Tiba-tiba kita buat kebaikan, orang kata, kita tengok orang tak puji, kita tinggal. Itu panggil riak. Kita buat kebaikan, tiba-tiba orang tak puji kita tinggal. Tengok orang buat apa orang tak tengok kok, orang tak puji kok. Kita tinggal. Itu dia panggil riak sebenarnya. Maknanya itulah tanda kita buatkan orang. Jadi dia tinggal kebaikan dia bila orang tak ada. Yang kedua, lupa melihat amal di antara amal-amal. Hak kita buat kebaikan lama, tak ingat mana dah. Sebab tu kita dilarang dia. Al-Mannan ni hanya sifat Allah. Kita larang apa? Ukit. Bakit balik kebaikan kita buat. Hamba surah ni hamba ada dulu ni. Tak ada hamba habis surah ni. Jadi contoh kita bakit. Padahal itu amal-amal soleh kita buat dulu. Hak kita buat. Tiba-tiba kita ukit, kita tengok balik amal-amal lepas-lepas. Kita hak buat. Habis tu kosong. Quran suruh juga. Wal tanzur nafsun apa nama ni? Ya allazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Tengok diri kamu yang lepas untuk hari esok. Tengok tu apa dia? Tengok hak mana kurang untuk kita perbaiki. Jangan tengok hak lebih-lebih. Kita lepas tu tengok kat mana kekurangan kita untuk hari esok kita perbaiki lebih baik. Jadi bila buat baik, bila kita buat amal, kita lupa amal-amal kita kebaikan hak lepas, jasa-jasa kita buat, kita tak ingat mana. Tapi orang ingat. Terutama cikgu-cikgu lah. Ni orang jadi guru ni dia lebih situ sikit. Anak murid mari, Assalamualaikum cikgu, terima kasih banyak, saya anak murid cikgu dulu gini cikgu ni. Hak ni dalam kepala tak ingat dah. Masa anak murid kita ni.
Dia terima kasih cikgu, alhamdulillah. Tak ingat lah. Itu amal soleh yang kita buat. Kita didik dia, buat anak murid amal, belajar amal. Lalu dia ucap terima kasih. Kita tak ingat dah pun. Tapi itu kebaikan. Orang ingat kebaikan kita. Ada apa? Orang ingat kebaikan ni, baguslah. Kita disuruh ingat kebaikan orang buat. Tapi untuk diri kita ni, maka tanda ikhlas, banyak amal baik kita buat, hak mana kita tak ingat. Itu tanda kita buat betul-betul ikhlas. Dan yang ketiga, kita dunun, mengharapkan pahala amal-amalnya di akhirat. Kita buat kebaikan, harap pahala akhirat lagi. Kita nak pahala akhirat, bukan mengharapkan amalan dunia semata-mata. Betul-betul buat, ya Allah, mudah-mudahan akhirat. Dan ni untung untuk siapa ni? Untuk orang tua-tua. Biasalah. Sebab tu majoriti duduk surau masjid ni warga mah. Sebab apa? Ustaz kita puas dah hidup ustaz. Nak mati pula dah ni, nak cari bekas ustaz. Biasalah. Baguslah tu. Yang kita kata dulu-dulu tak buat. Jangan. Dia sudah tu baguslah. Sebab apa? Sebab itu tanda bahawa dia buat ni apa? Sebab tak ada kepentingan dah. Nak buat kerana kepentingan, pencing dah. Ada dah. Kenapa lagi? Nak buat banyak-banyak pun, suruh-suruh pun nak mendapat lagi kita ni sahak dia kata. Maka kita letak dah buat kerana akhirat, maka ni tanda kita ikhlas. Tanda dia panggil. Ada tak orang yang dia apa ni dia mulut sebut nak pahala, tak ikhlas? Ada juga. Ada, bukan tak ada. Maka ni Dunun sebut 3 tanda. 3 tanda ni biar kita kena ada. Dunun sebut ni, tanda ni kita kena ada. Pertama, sama je, kita tetap buat baik. Orang puji ke, orang cela ke, tetap kita buat baik. Nabi buat baik, orang cela. Nabi orang baik dah. Nabi orang baik dah. Nabi buat baik, orang kata gila, macam-macam. Nabi itu Rasulullah. Maka tak pelik kalau kita kata korang nampak orang ni baik, tapi orang kata itu tak pelik bagi kita. Itu yang kedua, kita tak ingat mana kebaikan kita buat lepas-lepas. Maknanya kita tak ungkit, tak bakit. Ni biasa berlaku kat lelaki bini ni kadang-kadang. Kes perceraian nak ni isteri bakit hak dia. Aku buat gini, siapa jaga anak siapa ni, hak suami bakit kat dia. Jangan. Dia hak boleh ungkit, boleh bangkit. Maknanya kebaikan hak kita buat ni, pertama ulama kata ibu ayah pada anak-anak. Tu boleh. Sebab Al-Mannan ni sifat Allah ya. Untuk Allah, Allah akan ungkit balik kebaikan yang dibuat. Sebab tu Allah akan ungkit balik segala nikmat yang dia beri pada kita, dia akan ungkit balik. Dia akan tanya balik. Allah akan tanya. Allah boleh tanya. Yang kedua kata ulama yang boleh ungkit balik ialah mak ayah pada anak-anak. Sebab tu dia ada buat istilah anak derhaka. Dia boleh ungkit segala kebaikan yang dia buat pada anak dia. Sebab dalam Quran pun sebut, bagaimana dalam Quran sebut ibu mengandungkan anak dia 9 bulan. Mana wafisaluhu dan menyusu 2 tahun. Dalam Quran sebut ini mak ayah dia boleh bangkit tahan anak-anak. Mak ayah boleh bangkit. Yang ketiga, setengah ulama kata sama seumpama mak ayah ialah guru. Guru dia boleh bangkit balik anak-anak murid dia. Sebab dia macam martabat seorang mak ayah. Mak ayah beri jaga dia fizikal, bab hal bab hal jasmani. Guru diberi tentang makanan rohani. Maka dibolehkan. Orang lain tak boleh. Kalau kata dia bangkit balik tak boleh. Seorang pemimpin dia nak bangkit balik dia buat dulu. Kebaikan dia buat jadi rosak. Itu tanda tak ikhlas maknanya. Tanda tak ikhlas. Dan yang ketiga, mengharapkan amal pahala di akhirat. Kemudian disebut oleh Fudail bin Iyad yang terakhir. Kita berhenti kat situ itu. Fudail bin Iyad kata apa? Meninggalkan amal untuk orang banyak adalah riak. Beramal untuk orang banyak adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah jika Allah membebaskan kamu dari keduanya. Maknanya apa? Dia kata-kata yang masyhur Fudail bin Iyad. Dia kata tarkul amal li ajlin nas. Kamu meninggalkan amalan untuk kerana orang banyak. Maksudnya apa? Dan kita kata patutnya kita beramal, tinggal amal tak bagi orang banyak tengok, itulah ikhlas. Tak. Kata Fudail bin Iyad, kamu meninggalkan amalan kerana manusia. Kamu nak buat baik. Ni petua Fudail bin Iyad dia ajar kita nak latih ikhlas. Kita nak buat baik. Nak buat baik, tiba-tiba ada orang. Ada orang mari. Contoh kita mari niatlah nak sembahyang duha umpamanya. Mari surga. Niatlah nak sembahyang duha. Tiba-tiba ada orang mari lalu. Tak ada sembahyang.
kita tinggalkan amalan, amal kebaikan, kita tinggalkan ada orang. Nak buat benda baik tadi, maknanya asal tadi kerana Allah. Tiba-tiba ada orang, ramai orang disangka dengan tinggal tu lah ikhlas, tak mau tunjuk ke orang. Ramai orang sangka macam tu. Rupanya tak. Kata Fudail bin Iyad, kamu meninggalkan satu amalan yang baik kamu nak buat kerana semata-mata kamu tengok ada orang, itulah riak. Oh pula. Sebab tu kita, tanda ikhlas ialah bila kita buat satu kebaikan, orang ada ke, orang tak ada ke, kita buat. Itu tanda ikhlas. Jadi kalau kita dengar hak Fudail bin Iyad ni, banyak orang kita buat benda ni. Oh tak jadi nak buat, orang nampak kita nak buat kebaikan, tapi kita tinggalkan kebaikan sebab takut orang nampak. Ni kata Fudail bin Iyad, itulah riak sebenarnya. Kita duk sangka riak ni apa dia? Kita menunjuk ke orang. Oh kita buat ni, itu pun riak juga. Tapi kita meninggalkan amal soleh, kebaikan kerana ada orang, itu pun riak. Kata Fudail bin Iyad. Ni hadis sesuai ikhlas. Yang kedua dia kata apa? Al-amalu li ajli nas syirk. Dan kita beramal kerana orang banyak, itu syirik. Maknanya kita sengeleng, hari ni aku nak pergi biar orang ramai sikit orang ni, aku nak mari nak buat. Beramal supaya orang tengok, itu bukan riak dah. Kata Fudail, itu bukan riak. Kita dah faham itu riak. Itu syirik. Dan itulah yang berlaku pada golongan munafiqin. Kan? Bila Nabi sebut orang munafik ni di zaman Rasulullah, dia semayang di Masjid Nabawi hanya 3 waktu. Dia hanya semayang 3 waktu je di masjid. 2 waktu dia tak pergi semayang di Masjid Nabawi. Dia pergi semayang di Masjid Nabawi waktu maghrib, waktu asar, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Isyak dengan subuh dia tak mari. Nabi sebut. Sebab apa? Sebab dia bila dia nak mari semayang tu, dia nak suruh sepanjang perjalanan orang tengok dia pergi Masjid Nabawi. Jadi dia kata kalau waktu isyak dengan subuh, jalan pun orang tak nampak kok. Oh, sebab lampu jalan tak ada dulu. Kita yang lampu jalan banyak. Kan? Jadi dia nak setiap di perjalanan dia pergi ke masjid tu, orang nampak dia. Jadi amalan ni bila dia buat, kalau buat orang tak nampak, kalau buat pun orang tak nampak, dia kata buat benda apa? Itulah syirik. Sebab tu dia panggil orang dia munafik. Dia buat betul-betul kerana makhluk lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak kita duk faham riak ni, itu sudah dah syirik dah. Ni kata Fudail bin Iyad. Maka ikhlas ni apa? Sedangkan ikhlas itu al-ikhlasu min hadain. Al-ikhlasu khalasu min hadain. Ikhlas itu ialah kamu membebaskan diri kamu daripada kedua-dua perkara tadi. Jadi apa pada ni, kalau kita berasa nak baca Quran, dulu Rasul ajak awal, sejak mari awal, kita pun ambil Quran nak baca. Tengok orang mari, jangan tutup Quran, baca Quran. Bagi kita nak buat benda baik kan? Buatlah. Kan? Dia nak puji ke, dia tak nak puji ke, ataupun kita rasa macam dia ngumpat kita yang duduk baca Quran ni. Oh, mana lebar ni hanya awal rajin tak rajin gitu. Tu so cara lah. Itu dia panggil ikhlas. Itu dia panggil ikhlas. Kan? Terutama anak-anak muda hari ni lah, kesian. Kan? Dia baru nak buat baik, orang kata lah. Kan? Baru nak pergi jinak-jinak nak mari semayang, orang kata lah, jangan. Kita dah buat baik, buat. Ni tanda ikhlas, kata Fudail bin Iyad. InsyaAllah lepas ni kita sambung balik apa nama ni, tentang perbincangan yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Walaupun ini disiplin yang pertama, dia bincangkan panjang lebar. Disiplin yang pertama iaitu menjadikan amal soleh kita ni ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau kita fikir tak, baca Quran ni bukanlah benda perkara dunia untuk kita nak dapat habuan dunia. Tak ada. Baca Quran ni itu pun kena ikhlas. Sementara lah benda-benda lain dunia. Ya Allah. Nah, macam semayang, kita semayang memang ikhlas kerana Allah. Tapi tak ada dah orang semayang kerana benda lain, tapi suruh latih juga. Supaya kita beritahu lidah kita sebut, aku buat ni ikhlas kerana-Mu ya Allah. Walaupun ikhlas ni bukanlah rukun niat. Rukun niat semayang ni qasad ta'arud ta'yin ni. Kita sebut kita nak semayang. Nak semayang apa? Semayang apa? Semayang apa tu? Sunat ke fardu? Cukup dah. Tapi kita dilatih sebut lillahi ta'ala usalli fardu subhi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Disuruh juga kita sebut lillahi ta'ala. Nak latih. Walaupun tak sebut lillahi ta'ala pun tak apa. Cukup dah. Sah semayang kita. Tapi nak latih, nak beritahu aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Padahal semayang ni makan Allah. Semayang ni
Kecuali sembang jenazah lah cikgu Ramli tak. Setengah-setengah tempat. Dia mikir dah, alhamdulillah hari ni 3 kematian ni. Satu tempat 5 riyal. Dulu. Salah tak beri? Sedekah tak salah. Hak salah ni kita pergi sebab nak tu. Dia kira berapa kali takbir dah. Jari. Jangan gitu. Budaya-budaya itu tak bagus. Tapi bersedekah supaya orang mari sembahyang jenazah mak ayah kita, kita beri hadiah ke dia, itu bagus. Itu bagus. Kita sedekah daripada duit kita. Bukan duit si mati, jangan si mati, duit kita. Sebab kita nak bagi seronok. Berterima kasih dia mari sembahyang jenazah mak ayah kita. Sebab sembahyang jenazah ni lagi ramai lagi bagus. Lagi bagus. Jadi kita beri tanda penghargaan kita. Tak salah. Hak salahnya jadi adat kita. Padang dah nak panggil ramai kan, bayar piti nak kena bayar piti banyak kata. Supaya ramai. Tu tak betul. Hak tukar mari pula. Mana main mayat dia ni tak boleh seng. Kita cadang dah. Duit minyak motor nak balik tak boleh kata. Mereka mari boleh 5 riyal, minyak motor dia kata. Jangan gitu. Budaya tu infak sedekah bagus. Tapi tak kena cara jadi rosak. Bukan kata tak bagus. Setengah orang marah tu, dapur ni beri pitih ni. Tak, jangan kata gitu. Itu dia panggil uslub ulama dulu dari segi dakwah. Uslub ulama dari segi dakwah. Sedekah tak salah. Cuma bila kita salah konsep tadi akan jadi rosak. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah.